Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Salam pertemuan antara saya dan teman-teman semua. Hari ini saya live daripada Johor Bahru saudara. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Muhammad Naim? Doa saya anda sihat walafiat. Anda adalah orang pertama muncul dari saya di Johor ni saudara ya. Waalaikumsalam saudara Syarizal Husin. Waalaikumsalam saudara Syarizal. Itu juga dengan saudara Yusuf Awang. Apa khabar saudara? Yang saya perlukan adalah like and share ya saudara. Saudara Zamari LC. Sihat ke? Puan Sharifah Mahani Said Ahmad. Begitu juga dengan saudara Muhammad Khairil Kamarudin dari Ipoh. Apa khabar Yop? Ipoh ni tinggi berbenar sekarang ni. Yop Puan Lebo tak menjerit pun lagi kemaknya. Begitu juga saudara Said Norbek. Saudara Pak Anwar Jubin. Lain tak ada, menuju alam akhirat. Sehat, saya sehat. Jangan bawa saya ke sana lagi. Biarlah aku ingin hidup 1000 tahun lagi saudara. Saudara Long Din Din, Kamal Awang, Puan Hasnah Jaafar dari Johor Bahru. Macam mana ni? Saya pun di Johor Bahru Puan Hasnah. Saya tinggal di KSL Hotel. Saudara Mira Harun, saudara Pak Aminah. Apa khabar Kak Aminah? Terengganu sihat ke? Banjir dah surut ke belum? Kita juga dengan Youth Drama. Main drum lah saudara. Saudara Samsudin Saad, saudara Guardian Leon. Apa khabar saudara? Salam satu Malaysia katanya. Saudara Zack, Nizam Ejam, Ruby Din. Ruby lambat sikit hari ni ya. Mungkin Ruby sibuk buat tapai ubi untuk kekasihnya. Maaf kadang-kadang saya suka bergurau. Saudara Azman Husin, Puan Mira Harun, saudara Ahmad Albab. Ingat tu, ini harta bukan ana yang punya, Ahmad Albab yang punya. Kongsi saya kalau saudara banyak harta tu. Apa khabar Cik Pa, saudara Azimi Saleh, saudara Abu Nems dari Taiping. Cik, macam mana orang Taiping? Hujan lah no. Saudara Yusuf Man, saudara Yang Maya, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf saudara. Sebab malam ini ada beberapa perkara yang akan kita sentuh ya saudara Razali. Malam ini saudara, hari ini adalah hari Khamis 3 Mac. Kita tinggal lagi 33 hari lagi saudara menuju Ramadan. Dan malam ini juga saudara adalah malam Jumaat, malam 1000 rahmat. Segala-galanya. Jadi saya mengharapkan agar kita perbanyakkan solat tahajud, berzikir, solat sunat, berdoa pada Allah SWT agar bumi bertuah ini segera terhindar daripada segala mara bahaya saya. But seperti biasa, saya harus memberi laporan kedudukan COVID-19. Ini merupakan hari yang ke-713 saya. 713 hari dah negara kita ini dicengah oleh wabak virus corona. Belum ada kelegaan lagi. Sebab menurut laporan daripada saudara Rio daripada Universiti Malaya, hari ini ada peningkatan, semalam ada peningkatan saudara. Sebab kemarin 25,854. Semalam 27,500. Terus mencanak-canak naiknya. Dan saya dapat juga untuk laporan negeri-negeri, Perlis ada 211, ada sedikit pengurangan. Tapi Kedah juga ada 2,752, Pulau Pinang 2,422. Memang tak ceroy cik. Memang tak ceroy ya. Di Perak, Yop apa hal ni Yop? Dah 1,430. Ngapa mi kemah ni Raban Tebin kita nanti ni. Dah 1,430. Selangor juga meningkat pada 6,494. Di wilayah Persekutuan juga turut naik mencanak pada 2,092. Di Putrajaya turut meningkat pada 171. Di Negeri Sembilan ada sedikit susut kepada 1,327. Tetapi di Melaka nampak gayanya. Macam mana ni naik ni daripada 507 kepada 664. Aduhai. Di Johor juga. Dan saat-saat kita dah mula menghampiri untuk pilihan raya ini, di Johor daripada 1,767 meningkat kepada 1,949. Di Pahang juga meningkat, mungkin musim hujan, daripada 1,269 kepada 1,331. Begitu juga di Terengganu. Terengganu nampak gaya tak ke laut lah. Daripada 727 naik kepada 896. Di Kelantan, Gapo lagu ni ingatkan semalam tu dah turun. Okey lah sikit 1,500. Hari ni naik balik 1,758. Saing-saing, Mek-mek, Abel, adik-adik, cik-cik, jagalah kesihatan kita ya.
Di Sabah juga turut naik daripada 2,158 kepada 2,236. Di Labuan turut naik 364, dan di Sarawak saya hairan sebab Sarawak minggu lalu hanya sekadar puluhan saja, tiba-tiba Sarawak hari ini terus meningkat daripada 1,248 kepada 1,357. Tinggi saudara di Sarawak. Jadi pada teman-teman yang berada di Sariki, berada di Bintulu, jagalah kesihatan anda, jagalah kebersihan diri. Kalau tiada keperluan, tak payah keluar rumah. Jaga penjarakan sosial kita. Hanya kitalah menjaga diri kita saudara. Itulah setakat hari ini masuk 2 hari bagi bulan Mac, sudah pun meningkat kepada 53,354 untuk bulan ini saja. Baru 2 hari 53,354 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Baik saudara, sebagaimana yang saya katakan, sepanjang saya berada di Johor, sepanjang musim pilihan raya ini, kita skip dulu e-commerce. Kita bagi laluan banyak perkara yang perlu saya sentuh. Saudara, baik, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana dari Muslim At-Tirmizi, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah dalam neraka. Ini baginda Rasulullah SAW marah sebenarnya saudara kalau kita melakukan pembohongan dan menggunakan nama baginda untuk melakukan pembohongan sama umat. Jadi kerana firman Allah SWT, maksudnya tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang punya arasy yang besar. Saudara, kita mengharapkan redha daripada ilahi, dan kita juga amat mengharapkan agar kita sentiasa dikasihi oleh baginda Rasulullah, kerana kita akan bertemu dengan baginda di alam akhirat nanti saudara. Mudah-mudahan kalau kita sentiasa membohongi umat dengan menggunakan nama baginda Rasulullah, maka baginda amat benci kepada mereka yang menggunakan nama Rasulullah untuk menipu. Baik saudara, usai sedikit naluri kehidupan, kita masuk sedikit iaitu mutiara kata. Dalam segmen mutiara kata ini, anda Saudara Hibil, Cikgu Hibil, dia mengirim kiriman, dia kata anda harus mengenal diri anda sendiri agar anda dapat mengetahui kekuasaan anda. Dan kalau anda sudah mengetahui kekuasaan anda, barulah anda dapat menggunakannya dengan bijaksana sepenuhnya. Ini kata-kata ini adalah daripada Ralph Waldo Trine yang dipetik, diculip oleh Saudara Hibil. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman yang begitu berarti saudara. Bila saya sampai bab ini saya mengeluh saudara. Saya mengeluh kerana sentiasa saya menyebut iaitu tidak lain tak bukan salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 secara tuntas. Hari ini dah masuk setahun lebih dah saudara. Semalam ada dibicarakan di Parlimen, bahawa rakyat begitu mengharapkan. Saya tak tahu macam mana nak kata. Saya tidak ada kuasa. Kalau saya ada kuasa, saya dah bagi dah. Saya hanya mampu untuk menyuarakan harapan dan impian rakyat. Bagaimanapun, saya juga ingin berpesan kepada pimpinan negara. Janganlah negara kita ini berbelanja tanpa had. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Dan tajuk perbincangan kita malam ini adalah menggilap bintang selatan. Apa yang saya maksudkan dengan menggilap bintang selatan? Sabar dulu, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil, Pak Sani membeli lokan untuk dibuat masak merah. Politik kian kebudak-budakan. Rakyat meluat, membuat amarah. Jadi Pak Nazil yang berada di Perlis, beliau dapat merasai bagaimana kemelut politik hari ini. Sebab itu beliau mengatakan politik kian kebudak-budakan. Rakyat meluat, membuat marah. Jadi masak merah tu maksudnya masak dengan cili merah. Kata Pak Nazir lagi, menari Zapin di Pekan Pontian, langsung ke Kelang, penonton menanti. Ada pemimpin diserang merian, asyik mengulang dendam di hati. Merian maksudnya saudara meroyan. Itu dia. Jadi kata Pak Nazir, ada pemimpin seolah diserang oleh penyakit merian, meroyan, kerana asyik mengulang dendam di hati. Macam-macam mereka mengatakan terhadap pemimpin, khususnya pemimpin UMNO ini. Mereka kata itu dan ini, macam soal merian. Bagaimanapun saudara, saya juga, terima kasih Pak Nazil, saya juga menerima kiriman daripada seorang anak muda, pejuang anak muda, Saudara Nordin Malik. Tapi dia kata pantun ini dia kata khusus ditujukan kepada ahli parlimen Pasir Salak. Kenapa begitu? Wallahu a'lam bissawab. Kata Saudara Nordin, banyak ikan bersendat-sendat di nampak anjing lalu menyalak. Gembira hati di tanah adat, merantau juasih
ganti Pasir Salak. Jadi artinya saudara Nordin boleh merantau. Boleh merantau sehingga ke Joasih untuk meneruskan usahanya dalam agro-nya dan meninggalkan Pasir Salak, bumi bertuah, saudara. Jadi saya pun bersimpati dengan saudara Nordin. Teruskanlah perjuangan saudara untuk membimbing anak-anak muda dalam sektor pertanian moden. Katanya lagi, hati-hati sampai selekoh, takut juga tanah runtuh. Sudah gelisah pemimpin angkuh, sampai masanya dibuang jauh. Kalau pemimpin yang angkuh itu akhirnya bukan saja pimpinan di anjung kuasa tingkat 38 membuang beliau, tetapi rakyat yang akan membuang mereka ini jauh-jauh daripada sudut kepimpinan. Terima kasih saudara Malik, Nordin, saudara Nordin Malik dan juga Pak Nazil atas kiriman kawan pantun. Baik saudara, kita masuk segmen sedikit Gedung Ilmu. Ini adalah pesan orang tutu dahulu. Orang-orang tutu kita atau pemimpin terdahulu amat mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini adalah seorang pemimpin yang benar-benar sentiasa memegang syarak dan adat. Jadi mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Jadi pemimpin yang didambakan oleh bangsa kita bukanlah pemimpin yang hasung. Maksudnya yang hasung itu rupanya adalah busuk mulut. Bahasa kita lama dulu dia kata pemimpin yang hasung. Kerana jika mereka menjadi pemimpin yang hasung, perangainya buruk, lidah pun lancung. Orang merugi, ia menguntung. Jadi ke diri dia saja. Fitnah tumbuh, rakyat terpasung. Rosaklah negeri, binasa kampung. Dijadikan pemimpin, rakyat tergantung-gantung. Dijadikan tua, akalnya pesong. Akalnya tak tetap. Terpesong sana, terpesong ke sini. Dijadikan induk, mulutnya pekung. Pekung tu busuk, saudara. Dijadikan tiang, tegaknya condong. Ini dijadikan tudung, merosak kampung. Memimpin umat, hidup kita yang menanggung. Jadi bila memimpin, umat kita ni yang hidup ini menanggung segala kemaslahan politik yang dilakukan oleh pemimpin yang hasung. Hasung maksudnya yang busuk, yang tak boleh dipakai. Kalau bahasa orang Perak, dia kata busuk melantung, saudara. Baik, saudara, kita sambung lagi malam besok tentang bicara dalam segmen Gedung Ilmu, saudara. Saya harus memberi pesanan kepada saudara yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab di atas setiap suntingan yang dilakukan. Kerana pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh anda ataupun pembaca, sebab saya tidak ada berkemampuan untuk memantau kesemua komen-komen tulis. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang semata-mata berhasrat untuk memberi informasi. Prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau itu prinsip saudara, malam ni saudara tidur lena, saya pun tidur lena. Kalau saudara mesti ikut cakap saya saja, mana saya seorang detektor. Kalau saya juga kena ikut cakap anda, maka anda juga seorang detektor. Kita hidup dalam aroma demokrasi, maka kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan kalau anda mempunyai pandangan yang tak sesuai rasanya, ingin berhujah, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, yang baik. Ingat saudara, bangsa kita adalah bangsa yang harmonis. Kita adalah warga cinta damai. Kita mengharapkan bahawa musim-musim politik begini, janganlah kita ikut perangai-perangai mereka yang memaki Hamon dan sebagainya. Saya juga ingin mohon maaf kepada saudara kerana sepanjang saya melakukan live saban hari, pagi, tengah hari, petang, malam, jadi saya agak ketinggalan untuk melaporkan kepada saudara apa yang berlaku di Parlimen. Jadi kadang-kadang sebab itu agak kelewatan bila saya untuk mengulas tentang perbahasan di Parlimen. Cuma bila hari kedua baru saya tengok adanya jelutung. Ini hampeh lah. Akhirnya kena terajang keluar daripada Parlimen. Itu aja ubatnya. Lain tak ada, saudara. Dan saya ingin nyatakan bahawa saudara, saya live ini live marhain. Saya tidak mempunyai studio, saudara. Maklumlah, saya bukan live saya ini ditaja oleh sesiapa. Tidak ada sesiapa membayar saya dan saya tidak mengenakan sebarang bayaran. Anda juga menonton live saya ini secara percuma. Cuma yang saya harapkan daripada anda lain tidak ada like, share and subscribe. Inilah yang memberi semangat kepada saya. Lain tak ada. Walaupun saya tidak dibayar, tak ada apa-apa. Saya akan berusaha
round 1 Johor sebagaimana janji saya pada saudara bahawa kita harus memberi laporan keadaan sebenarnya di Johor ini. Yang saya harapkan adalah like, share and subscribe. Bila saya tengok naik perkataan like, nampak tu, macam tu, lega hati, hilang rasa letih saya saudara. Sebab teman-teman bertanya apakah saya tidak letih? Memanglah letih, tapi demi untuk perjuangan kita, suara rakyat harus saya utarakan, ya saudara. Jadi kerana itulah saya mohon maaf kerana banyak persoalan rakyat yang tertinggal untuk saya santuni kesan kesibukan saya bertemu dengan calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya negeri kali ini. Dan sebagaimana saya katakan, saya berazam untuk bertemu seramai mungkin dengan calon-calon untuk mereka melakukan akur janji dengan kita. Sebab mudah saudara. Sebab itu kalau saya dengar tiap pagi ataupun petang ataupun malam ini, kalau kita ada calon, maka mereka harus berjanji pada pelayar, berjanji pada rakyat mereka. Sebab lepas ini nanti kita nak balon dia. Kalau mereka memungkiri janji, kita tidak mahu lagi melihat hadirnya pemimpin yang hanya sekadar sekat tiang. Sekejap hadir, sekejap tak hadir. Setahun pertama tu okey, masuk tahun kedua telefon pun tak ada. Masuk tahun ketiga terus ke laut. Jawabnya lepas besok kita buang mereka ke laut saudara, ya. Baik saudara, kita berbalik kepada masalah rakyat hari ini. Kumpulan Wang Sembilan Pekerja mengumumkan bahawa dividennya agak tinggi. Tapi sebab itu saya katakan kenapa, apa alasan yang mereka nak lakukan sehingga soal pemberian 10,000 yang sepatutnya diberikan kepada penyimpan yang berkelayakan masih lagi tergendala, masih lagi terawang-awang. Rakyat menanti dengan penuh harapan. Dan saya amat kecewa saudara bila saya mendengar ucapan daripada ahli parlimen, daripada sebagaimana saya katakan daripada Paris Masih Salah. Setelah saya menghayati ucapannya semalam, saya benar-benar kecewa sebagai warga bangsa yang sebagai rakyat. Saya tidak dapat berfikir, I cannot brain bagaimana kita hadirnya seorang pemimpin yang begitu saudara. Pemimpin yang mementingkan diri dia sendiri, memikirkan tambolok dia sendiri, nak membodi Perdana Menteri, akhirnya perjuangan rakyat disisihkan. Sebab dia mengatakan bahawa kononnya, bahawa kumpulan Wang Sembilan Pekerja ini, kabinet telah memutuskan. Kadang-kadang saya nak maki pada juga, saya kata ini bukan masalah kabinet, ini masalah wang rakyat. Rakyat menyimpan, menabung dalam kumpulan Sembilan Pekerja. Dan bila dia kata nak keluarkan semua nanti rakyat akan susah, saya kata kadang-kadang bangang ni. Diorang ni sebagai ahli parlimen, fikirlah yang kita sentuh, yang kita mahu supaya diizinkan para penyimpan mengeluarkan simpanannya 10% daripada simpanan mereka. Itu pun bagi yang berkelayakan, bukan untuk semua. Tapi bila dia rangkum semua orang, ini saya kata apa punya pemimpin ni? Kamu nak menyalahkan orang saja. Kalau kamu yang benar, saya betul saya cakap, saya hilang rasa hormat saya terhadap wakil rakyat walaupun beliau daripada UMNO. Kalau ini gayanya orang begini tak perlu diturunkan balik. Mereka tidak langsung mau menyantuni soal rakyat. Rakyat terjerit-jerit. Mantan Presiden UMNO, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib berkali-kali semalam kita dengar bagaimana beliau merayu agar kumpulan Wang Sembilan Pekerja mengeluarkan simpanan ini. Presiden UMNO berkali-kali menyatakan ini masalah rakyat. Jadi begitu juga dengan Ketua Pergerakan Pemuda dengan lantang meminta. Tapi mereka menafikan begitu saja. Alasannya katanya kabinet memutuskan. Kena ikut cakap kabinet. Apa hal ni? Kamu nak membodi Perdana Menteri, itu hal kamu. Tapi jangan sesekali kamu menjadikan rakyat ini sebagai galang gantinya. Saya amat marah dan tersinggung bila melihat ahli parlimen daripada UMNO sendiri. Sedangkan daripada parti PAS pun sekarang ni sudah pun mula bersetuju supaya diadakan pengeluaran. Soal DAP itu memanglah dia berjanji dengan saya nak bercakap, tak bercakap pun di parlimen. Saudara, dalam keadaan begini saudara, saya amat mengharapkan saudara timbanglah baik-baik apakah orang begini layak bergelar pemimpin, ya. Saya nak bagi tahu pada Saudara Tajuddin. Ini sekadar saya nak bagi tahu bila-bila, tak mau saya panggil Yang Berhormat lah kalau gini. Tak payah nak panggil Seri lah. Saya nak bagi tahu pada Saudara Tajuddin, beliau dulu ahli Pergerakan Pemuda, Esko Pergerakan Pemuda, bersama-sama memperjuangkan soal rakyat. Yang dituntut adalah mereka yang berkelayakan. Fikir elok. Dan kalau kurang daripada 50,000 simpanannya, bagi 10% saya sudahlah. Kalau 50,000, 5,000. Tapi bagi mereka yang punya simpanan lebih daripada 100,000, itu yang dituntut sejumlah 100,000. Kadang-kadang saya bangangkan dia marah pula saya. Jadi sekarang ni bila kata apabila kabinet telah memutuskan, maka kenalah sokong. Nak sokong apa benda kalau benda yang tak baik untuk rakyat? Nak sokong apa benda kalau kalau rakyat melihat bahawa perjuangan mereka sekat tiang? Apa benda ni? Saya kata
Kamu sebagai wakil rakyat selalu berjuang soal rakyat. Bukan kamu membodik kabinet. Kabinet memutus, sebab kabinet dalam kabinet ada 3 parti. Ada daripada PAS, ada daripada PBM, ada daripada UMNO. Jadi betul, bila dia segah, bila dia sanggah Datuk Seri Najib semalam, saya bukan kerana nak puji Datuk Seri Najib, tidak. Tapi ucapan Datuk Seri Najib dibalas dengan sanggahan sebegitu. Saya amat kecewa sebagai warga bangsa cinta damai. Saya kecewa adanya pemimpin begini. Itulah keadaan sekarang. Jadi saya juga melihat bahawa kalangan warga net turut menghamburkan amarah yang teramat. Apabila beliau mempertahankan, kononnya katanya bahawa Perdana Menteri didesak untuk mengadakan pilihan raya umum yang ke-15. Ini bukan soal desakan. Saudara, ini adalah keputusan UMNO. Kamu daripada warga UMNO. Kamu ketua bahagian UMNO. Yalah, sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Dulu sebagai pengarah pilihan raya, apakah mungkin kerana telah tidak dilantik sebagai pengarah pilihan raya, saudara Mat Zaki Ali, Datuk punya live ni ramai view daripada live ketua pembangkang. Nah, saya bukan soal view saya ni orang lebih besar. Saya tidak. Tapi saya dah katakan, dalam live saya ini ada daripada kadang-kadang teman-teman daripada Parti Keadilan, daripada Parti DAP, daripada Parti PBM, daripada Parti Pejuang. Ramai. Tapi kita santuni masalah yang selalu katakan, saya utarakan adalah masalah rakyat. Dan tempat yang terbaik untuk membincangkan masalah rakyat adalah Dewan Rakyat. Tapi kalau Dewan Rakyat digunakan sebagai platform untuk kamu membodik pemimpin tertentu, itu masalah kamu, bukan masalah rakyat. Saya amat kecewa. Malahan bila dia menamplak, kononnya ada Little Napoleon. Siapa Little Napoleon? Nyatakan betul serang. Takut apa benda? Apakah dia kata bahawa dalam di kalangan ahli-ahli UMNO pun ada Little Napoleon? Siapa sebenarnya Little Napoleon? Apakah bahawa menunjukkan pada Presiden Parti? Presiden bukan Napoleon. Presiden satu orang yang sentiasa berlapang dada. Selalu saya marah. Asyik lapang dada aja. Orang tu kata begini pun diam. Orang kata itu pun dia kata okeylah. Mana boleh sekarang ni? Kita tidak ada masa lagi, saudara. Dan saya juga mendapat perkabaran. Kabarnya, benar atau tidak saya tak tahu. Kabarnya sudah ada pertemuan yang diatur, kononnya ada persefahaman yang diatur antara Pemimpin Bersatu dengan PKR. Kononnya mau mengadakan jajaran, terpulang pada mereka lah. Tapi saya kata kalaulah mereka melakukan jajaran sebegitu, bagaimana teman-teman kita labai-labai dalam PAS? Sebab itu semalam saya kata teman-teman daripada PAS jangan kecil hati. Kita di bawah ni sabar. Memanglah teman ramai yang di sini mereka menzahirkan kekecewaan bila Muafakat Nasional dah tak ada lagi. Saudara Minahat, ingat pengundi Pasir Salak. Saya tak mau cakap lah ayat itu, saudara. Marah juga beliau. Saya bukan niat saya untuk membuatkan anda benci pada pemimpin, tapi cara itu tak betul, saudara. Dan saya hari ini agak melucukan, saudara, apabila mendengar dakwaan Tan Sri Muhyiddin sebagaimana tersiar dalam WhatsApp, di mana menurutnya katanya bahawa rakyat Johor ni berkerumun menyambut ketibaan Datuk Seri Najib, kononnya kerana mereka nak melihat wajah penyamun dan perompak. Saya kata inilah caranya yang tak baik. Kenapa harus kita mengutarakan persoalan yang sebegitu? Aduhai, dalam kempen-kempen begini kita masih lagi menyemai kebencian, melakukan sumpah seranah sama insan. Jadi rupanya tak cukup dengan ratib daripada Dr. Mahathir, dia pun nak meratib juga tentang Dr. Najib. Dr. Mahathir ratib dia Najib. Dan Tan Sri Muhyiddin pun tersampuk sama. Aduhai, ini keadaannya lah, saudara. Inilah nampaknya acuan yang kita lihat dalam musim pilihan raya 14 dulu mereka melakukan Najib sentrik. Tapi sebenarnya mereka ingat dengan melakukan tindakan begitu, rakyat warga Johor, bangsa Johor mudah terpengaruh. Kali ini tidak, saudara. Saya telah pun bersiaran ataupun bertemu dengan warga Johor sendiri, saudara. Dan saya juga mendengar katanya bahawa dalam Perikatan Nasional merupakan antara manifesto pilihan raya kali ini, katanya untuk negeri Johor, manifesto antaranya lah, bahawa Perikatan Nasional menjanjikan untuk memberi air percuma kepada bangsa Johor. Saya pun nak gelak. Saya ketawa kerana menurut naib Presiden UMNO, Datuk Khalid Nordin, beliau adalah merupakan mantan Menteri Besar Johor. Dia kata persoalan air percuma dah bagi dulu dah. Dalam bajet 2021 apa semua, dalam malahan
tadi juga saudara Datuk Halim Sulaiman, dia kata dah, benda ni memang dah ada. Bagi penduduk B40 yang menggunakan air ni, masalah air telah selesai. Jadi saya tak tahu macam mana lah. Malahan lebih melucukan pula apabila Dr. Mahathir ni, saya ingat dia nyanyok dah ni. Yang pilihan raya di sini adalah untuk memilih calon-calon untuk Dewan Undangan Negeri dan ini Johor. Tapi Dr. Mahathir dia kata gara-gara. Dia marah pula, dia bergaduh dengan Tan Sri Muhyiddin. Dia kata gara-gara Tan Sri Muhyiddin, Datuk Najib kembali berkuasa. Ini confirm nyanyok 100%. Bila masa Datuk Najib? Saya tak tahulah politik hari ni. Macam lalu saya. Malahan, timbalan Presiden Datuk Mak Hassan pula, dia menafikan. Beliau ada memberi kata dua kepada Perdana Menteri atas tuduhan kononnya. Ini kenyataan Tajuddin lah. Dia kata yang katanya amat mengelirukan. Aduhai, macam mana pula dia membuat tekanan? Beliau bukannya ahli parlimen. Bila dikatakan Datuk Mak Hassan membuat tekanan supaya diadakan pilihan raya, saya rasa Datuk Tajuddin ni pun dah lupa bahawa beliau adalah ahli Majlis Tinggi UMNO. Keputusan Majlis Tinggi UMNO daripada sejak langkah Sheraton, saya ulangi lagi, adalah untuk diadakan pilihan raya. Dia ada dalam mesyuarat itu. Jangan nafikan. Mungkin sekarang ni seronok membodik itu, dapat jawatan itu dan ini, maka tak mau diadakan pilihan raya. Ataupun takut anda tidak terpilih. Terpulanglah pada anda. Saya tak mau cakap lebih. Baik, saudara. Itu saya nak bercakap soal apa yang berlaku di negara kita, tentang masalah politik dan kedudukan ekonomi dan sebagainya. Hari ini saya rasa berterima kasih dan saya rasa bertuah kerana bersama-sama saya adalah mantan Ketua Pengarah RTM, Kementerian Penerangan. Beliau juga adalah merupakan mantan Susua Akhbar kepada Timbalan Perdana Menteri yang hadir sama tadi ikut saya juga buat live dan sebagainya, iaitu tidak lain dan tak bukan Datuk Dr. Ibrahim. Tapi saya panggil beliau adalah Datuk Tiger. Dia garang, saudara. Jadi saya ucapkan selamat datang pada Datuk. Apa khabar Datuk yang memberi pandangan pada hari ini? Khabar baik. Saya melihat bahawa biar saya pakai sebab apa, takut nanti saya kena saman 10,000 pula. Jadi saya merasakan bahawa naratif kempen sekarang ni sepatutnya tidaklah berlandaskan kepada serangan peribadi ataupun memalukan pihak lawan, tapi lebih kepada apa yang kita nak tawarkan kepada rakyat lah. Apa yang menarik tadi, apa yang disebut sebagai keperluan rakyat untuk wang 10,000 itu. Kalau saya dapat berkongsi bersama, saya dapat merasakan bahawa ramai rakyat yang memerlukan duit itu untuk membantu mereka menyelesaikan pelbagai perkara. Antaranya ialah hutang piutang, bayaran sewa, bayaran pelbagai lagi lah untuk anak-anak mereka. Jadi Datuk bersetujulah tentang pengeluaran ini. Saya menyokong daripada dulu. Menyokong dulu. Jadi saya rasa eloklah fikir baik-baik sebab saya tak suka nak memikirkan apa alasan yang mereka patut cakap, tapi fikir elok. Kalau rakyat dah perlu, bantulah mereka. Sebab kalau kita sebagai kerajaan tak nak dengar juga segelintir rakyat yang amat memerlukan, maka kita ni tidak berapa profesional pada saya. Jadi dalam hal ini saya nampak Datuk Kamal daripada awal lagi, daripada sebelum ini pun telah berusaha untuk menyatakan bab 10,000 pengeluaran 10,000 itu, dan saya lihat Parti UMNO konsisten dalam hal ini, terutamanya Presiden dan juga Ketua Pemudanya. Berusaha untuk menyatakan perkara itu, termasuk juga mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang dikatakan memulakan perkara itu. Nampaknya harus difikir oleh kerajaan sekarang lah. Tapi kehadiran saya ni yang oleh dia yang diajak oleh Datuk Kamal lebih kepada PRN Johor lah. Sebab saya melihat bahawa kali ini PRN Johor amat menarik. Sebab kita ada lebih kurang 239 calon yang akan bertanding, dan kita lihat bahawa banyak tempat-tempat yang macam umpamanya 4 penjuru sampai 35 kaos don.
Tujuh penjuru pada. 7 penjuru pun ada macam yang kita pergi hari ini di Tiram Ya, Tiram. termasuk 2 calon bebas. Jadi saya melihat bahawa proses demokrasi dia berjalan lancar. Kan? Cuma kita berfikirlah kenapalah mereka ramai nak bertanding. Umpamanya di Tiram Tiram Datuk Kamal. Ya. Kita tanya ada tak pejuang ada cawangan di Tiram, tapi tak ada jawapannya. Tapi mereka bertanding. Tak ada cawangan pun. Jadi adakah ini satu macam testing the market, testing, nak test market bahawa adakah mereka popular di kalangan pemuda ataupun orang muda. Jadi saya ingat dia akan memberi peluang kepada mereka melihat sebenarnya di mana kedudukan mereka. Kalau mereka hilang deposit ataupun ditolak, tak payahlah bertanding pada PRU 15. Bagaimana Datuk Kamal? Ya, betul lah tu. Sekarang ni saya interview Datuk ke Datuk interview saya? Kita berkongsi pandangan. Ya. Saya sebenarnya tadi saya pergi ke, tak maaf lah saya tak ada kamera ni, pusing sana pusing sini, kadang-kadang terganggu saudara. Jangan marah. Ni saudara ni apa hal ni saudara? Apa kenapa begitu ayat begitu? Kenapa kita membinatangkan sama manusia? Saya tahu anda bukan daripada parti UMNO. Tapi sebagai saya katakan, kalau saudara tak bersetuju, gunalah bahasa yang baik. Memanglah kita adalah warga Cita Damai, saudara. Jadi saudara Salihin, saya tahu anda marah. Apakah daya saya kalau itu realitinya? Saya harus memberi pencerahan, bukan saya berkempen untuk orang menyokong UMNO dan sebagainya. Tidak terlintas. Kan saudara dengar sendiri daripada UMNO, pemimpin UMNO pun kalau tak betul, saya balon. Jadi kalau begitu saudara, apakah saudara mau mematahkan semangat saya untuk meneruskan perjuangan rakyat ini? Saya bukannya nak berkempen siapa, saya bukan dibayar. Bila saya kata ayat menggunakan anjing, aduh hai, sampainya hati saudara. Saya ucapkan terima kasih saudara. Tak ada masalah. Ini hari Khamis malam Jumaat, saya memaafkan saudara. Tak ada masalah pada saya. Saya cuma sedih sama-sama kita kerana politik kita sanggup membinatangkan sesama kita. Okey, saudara Iman Masara, jangan dilayan. Saya bukan tak layan, tapi saya kena bagi respon. Paling tidak pun saya haraplah. Mungkin anak-anak muda, sebab dia kata saya orang tua. Tak apalah saudara. Baik. Kita lupakan persoalan itu. Ini JECOM lah, betul, saya tahu, saya setuju sama ada JECOM ke ataupun dari parti-parti lain. Saya tidak pernah pun marah pada saudara. Malahan saya katakan sudah ada jajaran baru antara PBM dengan Tasimuddin. Cuma bila itu berlaku, apa nak jadi dengan PAS yang menentang Dr. Anwar Ibrahim, yang menentang DAP dan sebagainya. Jadi ini keadaan, saya harus memberi pencerahan supaya mereka faham. Jangan ingat politik ini boleh buat suka-suka saja. Ini bukan politik yang bercelaru. Kita harus ada pegangan, kita harus ada prinsip. Baik, saudara, siang tadi sekitar jam 2.30 petang, saya berkesempatan bertemu dengan calon daripada MIC. Kawasan itu sebenarnya pengundinya adalah pengundi majoritinya warga keturunan masyarakat Tionghoa. Tapi kali ini Barisan Nasional menurunkan calon MIC saudara di Bukit Batu, iaitu saudara S. Supayah. Saya pun terperanjat. Kenapa begitu jadinya? Rupa-rupanya sekarang ni, sebab itu saya katakan warga bukan Melayu keturunan Cina pun sudah mula mau make a comeback, dan Supayah ini baik dengan masyarakat Cina sana. Jadi Datuk lihat macam mana Datuk tentang calon MIC yang di kawasan bertanding, kawasan majoritinya orang Cina? Silakan. Daripada maklumat yang saya dapati, dalam pertemuan itu ada menyebut bahawa kemungkinan masyarakat Cina akan pergi memilih calon BM kerana mereka sudah serik. Sudah serik dengan keadaan yang mereka lalui setelah memberi peluang kepada calon parti lain untuk memenangi kawasan itu, tetapi tidak banyak membantu perjalanan perniagaan mereka. So kali ini nampaknya apabila disebut tadi salah seorang pemimpin masyarakat terulung di kawasan itu datang memberi sokongan dan bercakap kepada masyarakat Cina bahawa saya hadir kerana saya beryakin bahawa calon BN kali ini akan dapat membantu saudara-saudari untuk meneruskan perniagaan yang terhimpit sekarang. Jadi saya merasakan bahawa
kenyataan pemimpin-pemimpin masyarakat seperti ini yang tahu bahawa apa yang boleh dilakukan oleh BN selama ini mungkin akan membantu memberi undi kepada calon BN di kawasan Bukit Batu. Ya. Dan saya merasakan bahawa calon yang dikemukakan oleh BN iaitu daripada MIC bukan calang-calang orang sebab dia juga pernah, selain dia mempunyai degree, dia pernah membuat latihan di Jepun, di Nagoya. Ya. Dan dia juga sekarang tengah berunding dengan pihak Microsoft untuk kalau boleh jangan lari, jangan keluar daripada Johor. So ini adalah antara perkara-perkara yang dia akan susun dalam manifesto dia untuk menunjukkan bahawa jika BN diberi kesempatan untuk merentah, untuk membentuk kerajaan yang stabil, ini adalah hadiah untuk rakyat. Maknanya pekerjaannya, di segi peluang perniagaannya, di segi program-program yang ingin ditingkatkan. Jadi pada saya kita kena harus melihat siapa yang dicalonkan oleh parti-parti yang dikemukakan. Begitu juga di kawasan Tirang. Ya. Sekejap lagi kita akan bercakap soal Tirang dulu. Cuma saya harap teman-teman pelayar yang apa anak Solihin kata itu sudahlah. Saya nampak kiriman dulu tak payah kita bergaduh. Yang kena saya dah memaafkan beliau. Mungkin keterlanjurannya, mungkin dia rasa marah. Jadi sudahlah, malam Jumaat ni tak usah kita memarahkan orang saudara. Terima kasihlah bagi saudara membela saya. Tapi bagi saya merasakan yang sudah berlalu itu mungkin kesilapan. Kita tidak ada manusia yang dilahir ke dunia ini yang bersifat maksum. Tidak lari dia melakukan kesilapan. Saya juga mungkin melakukan kesilapan yang menggurih hati dia sebab dia menyokong parti itu. Tak ada masalah saudara. Sebab itu awal-awal saya dah kata, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi persoalan maki hamun ni tak payahlah. Saya katakan tadi, kita mahu menyantuni dengan bahasa yang sebaik mungkin saudara. Bukan dengan maki hamun. Tapi kalau mereka melakukan nak maki hamun itu terpulang. Baik saudara. Jadi itulah keadaannya yang kita lihat bahawa waktu kita berada di Bukit Batu tadi. Saudara Jipang, ini daripada Instagram. Warga Instagram dia kata tu, cuba nanti pergi Tanjung Piai. Tanya betul ke pengundi-pengundi dah pergi umrah. Sebab dia dulu PRK Barisan Nasional janji nak bawa pergi umrah. Betul. Saya akan cari juga dengan Wikai Singh. Saya tak akan lupa saudara apa yang dijanjikan sebab saya juga turun ke Tanjung Piai hari itu. Saya nak tanya, tapi saya difahamkan bahawa memang nak pergi itu masa itu COVID. Kalau saya tanya dia nanti dia jawab nanti malu saya pula nanti. Dia tak tahukah sana sudah tak boleh keluar COVID, saya sudah siap malu kita. Tapi macam mana pun seandainya saya berkesempatan pergi ke Tanjung Piai, pergi ke bahagian Pontian sebab saya nak jumpa dengan Datuk Jafridin. Beliau bertanding di situ tapi belum ada kesempatan. Sabar saudara. Saya pasti kalau ada rezeki saya akan pergi sana saudara Wak Rafi Kelapa Muda, kesian UMNO telah melahirkan penderhaka padanya. Ini dalam nurah haram. Ini yang dialami. Bukan saja penderhaka, kadang-kadang mereka melakukan tindakan yang lebih teruk daripada itu. Baik saudara, kita teruskan juga pencerahan saya dengan kedudukan di Johor ini. Saya melihat saudara, macam mana saya katakan, saya pergi ke Keluang, saya pergi ke Sekijang, saya pergi ke Batu Pahat, saya berada di Parit Sulong, malahan di Muar, di Gembir, di Kemelah. Boleh katakan saya melihat sokongannya begitu jelas. Jadi sebab itu mungkin ada orang marah kat saya. Saya tak tahu, saya tak ada niat pun. Semua saya beri pencerahan apa dapatan saya. Saya melihat bahawa warga Johor kali ini mereka bukan bangkit, mereka sudah merasakan untuk mengembalikan semula. Matlamat mereka tidak lain tak bukan adalah supaya dapat disantuni masalah ekonomi. Sebab itu tadi saya berbual dengan waktu saya berada di kampung Kongkong Laut, kampungnya indah, Don Tiram. dalam Don Tiram. Sewaktu selepas saya mengadakan sesi live dengan calon tu, saya berjumpa dengan 3-4 orang anak muda. Bukan semua saudara, 3-4 orang. Saya ingat dalam 5 orang. Saya bertanya dengan mereka, bagaimana sekarang? Dia kata teruk dah sekarang ni. Encik, katanya, saya tak ada kerja sekarang. You di mana? Saya ada keluaran daripada UiTM. Saya pun kut dada lah, astagfirullahalazim. Dan saya tidak berkempen. Saya kata macam mana pandangan you? Dia kata kali ni kita dah letih dah, tak mahu lagi dah. Kata.
anak muda, kami diberi kesempatan untuk jadi pengundi. Dia kata kami mau mengembalikan semula. Ini keluhan daripada anak muda, bukan saya, saudara. Saudara Zack Perry, Don Penawar, bila akan sampai? InsyaAllah saya akan sampai. Baik, jadi waktu saya pergi ke Kampung Kongkong laut yang indah, banyak makanan laut di situ, gerai-gerainya. Jadi kalau saudara datang ke Johor, jangan lupa bertandangkanlah ke Kampung Kongkong laut. Dan waktu itu saya berbual dengan calonnya, iaitu saudara Haji Azizul Bachok. Beliau bukan merupakan pemimpin terulung, tapi inilah wajah-wajah baru yang sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi untuk melakukan islah kepimpinan. Kita melakukan reform supaya calon-calon yang ditukar ini benar-benar ikhlas dan benar-benar mau menyantuni masalah rakyat. Saya bertanya dengan beliau dan beliau sendiri melakukan aku janji bahawa beliau selama 5 tahun jika diberi kesempatan, katanya dia akan berusaha untuk memajukan Kampung Kongkong Laut yang indah tetapi terhindar daripada arus pembangunan. Saya lihat sendiri, saudara, sungai, sebab kita katakan sungai waktu tadi air surut. Rupanya air sungai itu air masin. Tapi sebab itu airnya mengalir lesu. Sungai Johor. Ya. Sungai Johor. Dan Kampung Kongkong itu menurut Datuk Halim Sulaiman, dia kata dulu kampung itu merupakan tempat persinggahan mereka untuk pergi ke bandar-bandar lain sampailah pergi ke Desaru dan sebagainya. Dan selepas itu di tempat itu adalah kaki-kaki pancing. Teman-teman, tadi saya dah cakap, yang kaki pancing jangan lupa datang ke Johor, bawa pancing terus ke Kampung Kongkong Laut. Di situ ada bot-bot untuk disewakan. Baik. Jadi saya nak tanya pandangan Datuk Sri Ibrahim, apa dapatan saudara daripada 2 lawatan, ke satu di kawasan MRC, satu di kawasan UMNO. InsyaAllah besok saya nak cari MCA pula lah. Apa dapatan saudara tentang kedudukan politik di negeri Johor ini? Silakan. Saya merasakan daripada 2 calon yang kita jumpa hari ini, ini memaparkan bahawa UMNO berani mengemukakan calon-calon yang mampu membawa perubahan setidak-tidaknya di kawasan mereka sendiri. Macam di Don Tiram, dia menampilkan seorang calon yang bukan Haji Azizul Bachok. Azizul di bahagian Tiram. Ya. Yang ada kepakaran sebagai trainer IT, Microsoft trainer. Jadi orang-orang yang macam ni yang kita perlukan, kerana kita tahu bahawa Malaysia sekarang ni trending dia, terutamanya selepas PKP, ialah online shopping. Kan? Perkara ini harus digalakkan, diperhebatkan. Jadi ada wakil rakyat yang ataupun ada calon dari BN yang ditampilkan mempunyai kelayakan begini, so adalah rugi bagi masyarakat di kawasan itu tidak menggunakan kesempatan ini untuk memilih calon sebegini. Kebetulan saya rasa bahawa insan ini, Haji Azizul ni, setiausaha bahagian UMNO, mempunyai pengalaman bukan saja di segi Microsoft sebagai Microsoft trainer, tetapi juga dengan menyantuni rakyat sepanjang masa. Beliau adalah seorang pegawai jasa yang telah banyak membantu penduduk kawasan itu dari segi pelbagai maklumat agar memahami apakah dasar-dasar kerajaan sebelum ini yang membantu rakyat. Jadi pada saya, kedua-dua calon yang dikemukakan, seorang pemain bola sepak negeri dan juga mendapat latihan di Nagoya, Jepun, seorang lagi Microsoft trainer, dan juga seorang yang gemar menyantuni rakyat, harus diberi tempat ataupun dipilih pada kali ini, kerana seperti mana calon-calon lain yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai degree yang sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Presiden UMNO, itu wali, winnable, kan, likeable. Jadi perkara-perkara ini haruslah diambil kira dan cubalah bandingkan dengan calon-calon lain. Kalau mereka merasakan calon BN adalah yang terbaik, jangan tunggu lama-lama, jangan gatal-gatal untuk pilih calon lain, pilihlah calon BN.
Saudara, itu saudara boleh kata berkempen. Saya tak berkempen, itu Datuk Ibrahim yang bercakap. Saya kita lari sedikit daripada topik apa ini politik. Cuma saya ada topik pilihan raya ni. Cuma saya tengok saya nak menyantuni satu kiriman saudara Rizal Endau. Sebelum itu saya tengok ada seorang kawan, seorang pengirim. Saya tak mahu sebut bangsa apa saudara. Tapi dia adalah bukan Islam. Dia menghantar selipannya agak saya kata ini satu benda yang, satu persoalan yang elok kita fikirkan bersama saudara. Kerana dia tanya, pertanyaannya sungguh mengusik hati. Saya tak mau bercakap sama bangsa apa tapi dia kata orang Malaysia ni katanya, tapi dia bukan Islam. Orang Malaysia berkumpul ramai-ramai, marah dengan Israel, kononnya Zionis. Angkat senapang pasal tak kasih orang Islam sembahyang jemaah dalam Masjid Kuning Al-Aqsa. Dia kata tapi orang Islam di Malaysia ni cakap itu di orang yang berlaku di Israel, tapi orang Islam Malaysia ni tak boleh sembahyang di masjid, diam pula. Jadi kata macam mana? Ini persoalan yang saya rasa Khairi Jamaluddin kena jawab. Sebab ini kiriman daripada ini. Dalam keadaan begitu, cuma saya melihat, saya perlu menyantun saudara ini Rizal Endau. Orang Johor saudara. Rizal Endau dia kata masa Datuk Seri Najib jadi PM, ummah cium tangan walaupun usia Datuk Najib lebih muda daripada Datuk ini. Dia saya nampak dia membelasah Datuk Seri Tajuddin ni. Sebab dia kata budaya hipokrit dalam parti itu budaya lama, ketinggalan zaman, dan budaya itu kolot dia kata. Jadi mereka tidak dapat membezakan isu politik dengan isu rakyat. Benar. Dia kata 30 minit berucap tak sampai 5 minit berkisah tentang masalah rakyat. Masalah kawasan sendiri itu pasti salah dah jadi bandar metropolitan ke? Apa punya sembang deras. Ini saya baca balik kenyataan teman-teman kita. Dia kata kemudian dia kata tak menghormati pemimpin. Lain yang pemimpin cakap, lain yang mereka lakukan. Mereka tidak menghormati langsung perlembagaan parti. Kena ingat bahawa UMNO ada 38 juta warganya, tapi mereka tidak langsung mengenang ataupun memahami atau menyantuni soal keputusan parti. Sebab itu saya katakan saudara, dalam keadaan begini saya amat mengharapkan agar pemimpin, khususnya pemimpin UMNO, hayatilah perjuangan parti, bukan untuk perjuangan poket anda. Sebab itu saya kata bukan untuk mengembungkan tembolok sendiri ataupun mengembungkan punggung bini-bini anda. Jadi ini perjuangan rakyat, bukan boleh sekadar cakap-cakap. Nanti orang kata cakap tak sempat bikin. Jadi bila dia kata angkat Najib di Pilihan Johor ni, undilah bahan terbaik bosku. Saya dah katakan bahawa apa yang dilakukan oleh Najib, beliau memang menyantuni saja. Tidak lebih daripada itu, tapi beliau diserang sebegitu teruk. Cuma saya kata dia nak serang, terima kasihlah. Mereka nak beri pencerahan. Matlamat saya lain tak ada. Saya ingin melaporkan kedudukan di Johor hari ini. Kedudukan di Johor tidak lebih dan tidak bukan. Saya melihat bahawa pengundi-pengundi bukan Melayu sudah make a comeback. Bagaimanapun, besok insya-Allah saya akan berusaha, dan anda kalau ada notification, tak tentu, waktu saya tak boleh tentukan. Mungkin dah pukul 11 pagi, mungkin 2 petang, mungkin 3 petang, mungkin 5 petang. Saya akan berusaha mencari seramai mungkin calon-calon untuk saya lihat, untuk saya dengar kenyataan mereka, dan untuk kita membezakan yang mana yang baik. Sebab itu saya katakan kita pilih yang terbaik di kalangan yang baik. Kita bukan memilih antah kali ini. Saya yakin warga Johor sudah pun matang dalam berpolitik, dan saya berkeyakinan Johor akan bangkit. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk, ucapkan sikit, Dok. Saya mengucapkan selamat mengundi pemimpin yang akan anda rasa untuk membantu masyarakat setempat. Okey. Terima kasih saudara. Jumpa lagi besok insya-Allah, Datuk ya. InsyaAllah besok saudara semua jangan lupa, kalau ada notification itu artinya saya mengadakan temu bual dengan calon-calon. Dan kalau ada tempat-tempat yang menarik, macam mana di Muar, tempat makan yang sedap, saya bagi tahu pencerahan lah. Itu saudara. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.